satu janji. Yang Tuhan kata, selagi kita menyeru dan mengangkat doa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dengar. Haleluya. Okey. Dan di antara kiranya reverend ada satu orang. Katakan di sini ada 50 orang. Dan pada satu masa mengajukan pertanyaan kepada reverend. Bagaimana yang lebih menarik perhatian reverend? Itu yang akan doa mana yang lebih mendapat perhatian daripada Tuhan. Satu perkara, bagaimana kita dapat attention Tuhan. Okay? Alright, itu adalah perkara yang kita akan ambil. Dan dalam sesi ini kita belajar daripada master. Kita belajar daripada sifu dan sifu yang paling besar, yaitu Yesus. Okay, mari kita tengok apakah yang dapat perhatian. Apakah yang mendapat attention. Okay, dan saya bagi kerana latar belakang saya selaku cikgu. Okay, seorang calon peperiksaan yang berjaya mesti tahu apakah yang dapat attention pemeriksa. Betul? Kalau kita adalah businessman, orang yang buat bisnes, kita bukan sekadar bekerja kuat, atau calon-calon bukan sekadar belajar dengan kuat. Tetapi kita perlu tahu apa yang menarik perhatian pemeriksa atau menarik perhatian pelanggan kita. Fair? Okey, itu adil kan? Jadi kiranya ada 8 bilion orang pada satu masa mengangkatkan doa, bagaimana kita mendapat perhatian Tuhan. Dan saya kata juga, begitulah juga dengan orang yang percaya, Kristian yang berjaya mesti tahu apa yang dapat attention daripada Tuhan. Selaku sebagai cikgu, kerja saya 24 jam bukan sahaja mendorong anak-anak murid belajar dengan rajin atau belajar dengan menghafal, dengan membuat latih tubi, tetapi belajar dengan bijaksana. Okey? Kita di dalam satu silibus ada ramai-ramai. Tapi kita nak belajar dengan silibus supaya apa yang kita tuliskan di atas kertas pemeriksaan dapat menarik perhatian pemeriksa, dan apa yang kita tulis berkenan dalam mata pemeriksa, dan kita akan dikaruniakan dengan markah. Sama juga dengan logik kita. Mari kita carikan dulu apakah hasrat muktamad Allah Bapa. Ada banyak perkara yang kita sentiasa katakan, mengampuni satu sama lain, mengasihi orang lain, bermurah hati, panjang sabar, banyak. Okay? Tapi kerja sebagai mathematician, kita sentiasa memudahkan sehingga kita dapat satu jawapan. Itulah saya punya profession. Kiranya kita ada banyak-banyak perkara, kita nak belajar daripada Tuhan Yesus, daripada semua perkara-perkara yang penting bagi Tuhan dalam Alkitab cetakan. Apakah yang paling menarik perhatian atau dapat attention? Saya membangkitkan kata kunci dia. Di antara 3 ayat ini, dari dalam doa Yesus yang Tuhan Yesus kepada Allah percaya, kita dalam panjang-panjang doa ini, kita nampak ada satu perkataan atau frasa yang sentiasa berulang. Menjadi satu, menjadi satu, menjadi satu, menjadi satu. Okey? Dan kita teruskan memudahkan lagi. Apakah yang dapat menarik perhatian Allah Bapa? Apa dia? Menjadi satu. Untuk pastikan anak murid saya mendapat keputusan yang cemerlang, saya biasanya buat lagi kesimpulan. Apakah yang dapat attention atau apa yang paling penting? Okey, kita ambil satu ayat sahaja
Dan mari kita tengok, apakah yang dapat attention daripada Allah Bapa dan apakah hasrat muktamad Allah Bapa. Kiranya kita tahu, dan dalam doa-doa kita, kita tekankan perkara itu, dan Tuhan akan, dalam bahasa Inggeris kita kata shortlist. Kan? Kiranya ada banyak doa, tapi kiranya kita doa untuk mendapatkan sesuatu yang perhatian Tuhan berkenan, dia akan mendengar. Okey, kita cuma ambil daripada satu ayat. Mari kita dengan daripada bahagian ini yang saya kuningkan dan highlight dengan kuningkan, kita sedar dalam kehidupan kita selaku seorang percaya, ada 3 parti di dalam hidup kita, iaitu kamu, orang yang percaya, Yesus, iaitu pengantara atau juru selamat kamu, dan juga Allah Bapa. Okey, kita teruskan lagi. Daripada ini, ayat ini juga ada mengata supaya mereka, maksudnya bukan kamu satu orang. Okey, apa yang menarik perhatian bukan saja kamu satu orang. Tuhan menekankan community orang yang percaya. Dan di sini dia kata supaya mereka, okey, mereka, semua community orang percaya. Dan di sini dan yang Tuhan Yesus kata, engkau, siapakah engkau? Bapa. Dan aku, siapa aku? Yesus. Aku dan engkau siapa? Bapa. Mereka siapa? Mereka. Kita, Yesus dan Bapa. Dan supaya dunia percaya bahawa engkau, Bapa, mengutus aku. 3 parti yang kita perlu beri perhatian. Dan kita teruskan di sini untuk menarik perhatian atau attention. Ayat ini supaya mereka yang percaya semua menjadi satu. Saya gunakan anak-anak panah ini supaya kamu sentiasa bersekutu dengan saudara-saudaramu seiman. Ini menarik perhatian Allah Bapa. Oleh kerana itu, kiranya saya doa, si Joplin ni, aku tak suka dia lah. Mata dia macam sengit sikit, aku tu tak suka. Tuhan bagi dia pindah daripada Kuantan. Kalau doa macam itu, sudah berlanggar dengan poin ini. Betul tak? Okey? Oleh kerana itu, Alkitab yang sentiasa, oleh kerana persekutuan orang yang percaya, oleh itu Tuhan dalam firman sentiasa mengatakan memaafi satu sama lain, menerima satu sama lain, dan membawa beban satu sama lain. Kerana itu mendapat attention Tuhan. Kita teruskan. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Apakah yang menarik perhatian? Yaitu persekutuan Yesus dengan Allah Bapa. Dan kita teruskan lagi. Bukan sahaja persekutuan Tuhan Allah Bapa, bukan sahaja persekutuan kamu dan juga jemaat-jemaat orang yang percaya. Ada lagi satu yang Tuhan Yesus kata agar mereka juga di dalam kita. Ini adalah perkara 3 direction, 3 arahan yang dah menarik perhatian Allah Bapa. Maka dalam doa kita ingatkan perkara ini. Okey, dan kesemuanya dibungkusi dengan saya wakil dengan kotak merah itu. Bukannya sama ada dia bangsa sama dengan saya, sama ada dia berbahasa sama dengan saya, tak kisah. Sebab Tuhan Allah Bapa mengenal Tuhan Yesus. Dan dia mengenal hanya iman. Okey? Jadi untuk ini yang dapat perhatian atau attention. Supaya kesemua, iaitu Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan kamu dan juga jemaat-jemaat menjadi satu. Okey? Jadi hasrat muktamad Allah Bapa adalah apa dia? Menjadi satu. Okey? Dan saya galakkan kita simpan ini sebagai latar belakang. Okey? Menjadi satu. Mari kita baca 2 ayat
Alkitab. 1 Ibrani 5:7. Kita baca sama-sama. Dalam masa Yesus hidup sebagai manusia di dunia ini, sebagai anak, ia berdoa dan memohon dengan teriakan dan tangis dan kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan kerana ia tunduk kepada Allah dengan penuh hormat, maka ia didengarkan. Dengan secara gambaran, kita nampak bahawa Yesus, walaupun dia sesungguhnya Tuhan, tetapi masa dia menjadi manusia, dia telah mengosongkan dia semua daripada sifat keilahian dia. Betul ke? Okey. Filipus 2. Dia sudah kosongkan dia supaya dia menjadi 100% manusia, dan doa Tuhan Yesus didengarkan, maka dikaburkan. Apa yang dikata di sini? Yang sanggup menyelamatkan dia dari kematian. Okey. Dan kita pergi kepada ayat kedua. Tolong baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jikalau kita tahu bahawa ia mengkaburkan atau mendengarkan apa sahaja yang kita minta, maka kita juga tahu bahawa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ini yang saya kata. Kiranya sudah terdengar, janjinya pasti dijawab. Dengan gambaran, ini kamu. Kiranya doa kamu mendapat attention daripada Allah Bapa, pasti didengarkan. Haleluya. Okey, jadi kita nak belajar daripada what would Jesus do. Lakukan what would Jesus do dalam konteks what would Jesus doa. Bagaimana Yesus doa sehingga doa dia didengar oleh Tuhan Allah Bapa dan pastinya dikabulkan. Kita teruskan dan tengok apakah yang Tuhan Yesus ada dan dia lakukan supaya doa dia senantiasa didengarkan dan dapat attention dari Allah Bapa semesta alam. Badai berubah, tapi satu ketetapan, iaitu Tuhan tetap mendengar, Tuhan tetap mengkabulkan. Umur kita berubah, tetapi ketetapan daripada Bapa tetap mendengar dan tetap mengkabulkan. Okey, kita teruskan. Okey, perkara yang pertama iaitu asas. Asas doa Yesus adalah kasih. Iaitu, tadi kita sudah tengok, di antara Tuhan Allah Bapa dan Yesus ada dua hala. Iaitu, kasih Bapa mengasihi anaknya, Allah Bapa mengasihi Yesus selaku anak, dan juga kasih anak mengasihi Bapa. Dan juga, Bapa dan anak saling mengasihi. Kiranya kita nak doa kita didengar, berasaskan doa kita di atas apa dia? Kasih. Okey, berasaskan doa kita di atas kasih. Bagaimana kita nak faham lebih lanjut? Kita tahu sekarang bahawa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Mereka yang mengasihi dia. Iaitu bagi mereka yang apa? Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saya gunakan satu gambaran. Dia seolah-olah berjabat tangan. Tuhan sedia melakukan sesuatu untuk memberi perhatian, dan kita sedia memberikan sesuatu supaya kita bersama-sama berganting tangan dan shake hand supaya menjadi satu. Tubuh Kristus menjadi satu. Gereja Kristus menjadi satu. Keluarga menjadi satu. Tidak berpecah-pecah, dan hubungan anak beranak semua menjadi satu. Tidak ada dengki-mendengki, menjadi satu. Apakah dia? Daripada ayat tadi, Tuhan Allah Bapa memberi perhatian untuk bekerja dalam segala sesuatu. Dan kita apa dia? Mengasihi Bapa dan kehendaknya. Tuhan Yesus atau Bapa sedia apa? Mendatangkan kebaikan untuk anaknya. Dan apa kamu buat? Menyahut panggilan Bapa untuk hidup sesuai dengan rencananya. Okey? Dan kita teruskan.
Daripada perkongsian malam ini, kita akan tengok daripada kategori bapa mengasihi anak. Apa yang perlu kita lakukan? Dan dalam kategori anak mengasihi bapa, apa dia yang kita perlu lakukan? Dan bapa dan anak saling mengasihi. Dan kita akan singkatkan kepada 4 kata kerja yang bermula dengan A. Iaitu A untuk attention. Senang sikit nak ingat ya. A untuk attention. Okey, mari kita pergi. Attention yang pertama. Anak. Bagi kita, siapa yang sudah terima Tuhan Yesus dan percaya kepada Yesus, dalam Yohanes 1:12 yang berkatakan, dia yang sudah percaya kepada Yesus dan menerima dia sebagai Tuhan, Juru Selamat, diberikan kuasa untuk apa? Menjadi anak Allah. Keyakinan sebagai seorang anak. Keyakinan yang menarik perhatian doa kita kepada Bapa. Kita cuba satu. Tadi saya sudah kacau Erna ya. Saya nak kacau Sally sekarang. Imagine kalau Sally pagi dia tanya dengan bang dia, "Bang, sayang dengan Sally tak?" Aki kata, "Sayang." Sebelah petang, "Yang sayang dengan Sally tak?" "Sayang." Malam, "Yang sayang dengan Sally tak?" "Sayang kot." Pagi besok, "Yang sayang dekat Sally tak?" "Apa masalah kamu ni?" Betul tak? Jadi keyakinan dengan kasih bapa yang menentukan berapa intim atau teguhnya perhubungan kamu dengan bapa. Dan itu akan menjejaskan kesan doa yang engkau panjatkan kepada Allah Bapa. Kerana kiranya engkau tahu bahawa Bapa mengasihi engkau dan dia sudah kata, Bapa beri attention dengan segala sesuatu yang ada untuk melakukan segala sesuatu. Dia akan campur tangan dalam segala sesuatu. Pembelajaran anak, pekerjaan dan masa depan engkau, keuangan engkau, dan juga kesihatan engkau, dan sampai cucu cicit yang beribu-ribu generasi yang kemudian. Tuhan Allah Bapa sudah katakan. Dan dia memegang perjanjian kasih sehingga kepada beribu-ribu generasi. Ulangan 7:9. Dia sudah janji. Jangan pula kita pergi dan doa, "Bapa, janganlah bagi saya hilang pekerjaan ni, nanti aku mampoi lah." Nanti dia jawab macam Aki tak lah, itu touch wood ya. "What is your problem?" Tapi kiranya si Sally beryakin dengan kasih Aki dengan dia. Walaupun Aki bagi tak ada masa nak tengok dia, tapi hati dia tenteram. Saya anggap saya sebagai ratu dia. Wanita yang paling cantik, wanita yang paling peramah. Walaupun dia tak tengok dengan muka saya. Walaupun dia dengan cepat-cepat keluar dari rumah, tapi dia mesti merindukan aku. Itu yang akan menggalakkan si Aki. "Oh my God, I miss my darling." Betul tak Aki? "Oh my God, I lupa nak cium dengan si isteri saya terlalu cepat. Nanti makan petang nanti dia bawa kereta. Okay, saya darling. Okay, aku balik kerja ya." Okay, itulah keyakinan anak. Mari kita bagi hubungan di antara anak Yesus dengan bapa dia telah mendapat pengesahan beberapa kali. Satu kali di sesi pembaptisan Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa telah katakan, "Inilah anak yang kukasihi dan dengan dialah aku berkenan." Dan lagi satu, Matius 17, Tuhan dipermuliakan dengan baju dia yang memancar seperti cahaya matahari, dan Tuhan bersabda daripada awan yang mengatakan, "Inilah anakku yang kusayangi. Dialah, kepadanya lah aku berkenan." Dan apa yang dia kata? Dengarkanlah dia.
Okey, saya percaya bukan saja Tuhan yang memberitahu supaya kita mendengar kepada Yesus, tetapi Tuhan sendiri juga suka mendengarkan Tuhan Yesus. Okey, dan bagi pihak, jadi sekiranya Tuhan berkeyakinan, Yesus berkeyakinan dengan kasih bapa dia segala sesuatu yang dia buat, dia seolah-olah mewakili bapa dia. Dalam surat rasmi di bawah dia apa dia? Bagi pihak. Betul kan? Dalam surat rasmi, kalau surat MPK di bawah, bukannya pengarah yang sign, tapi kaki tangan dia. Tapi kaki tangan dia sign surat itu dengan bagi pihak, B nokta P. Dan pegawai itu memegang semua kuasa yang di bawah MPK. Begitu juga seolah-olah dengan kita, kiranya itu yang menjadikan Reverend, bila dia berhadapan dengan roh jahat, dia boleh berdoa dan mengusir roh jahat bagi pihak Allah Bapa. Semua kuasa telah diberikan kepada orang yang percaya. Matius 28:18. Semua kuasa telah diberikan. Jadi kamu doa dengan berkeyakinan Tuhan Allah Bapa menyayangi kamu dan telah berikan semuanya kepada kamu. Dan Tuhan Yesus berkata perkataan Bapa. Dia telah berkatakan bahawa saya tidak bercakap dalam apa yang saya cakap. Apa yang saya terima daripada Bapa, itulah yang saya sampaikan. Kandungan doa kamu, cakaplah apa yang Allah Bapa berikan. Mengerjakan Allah Bapa. Tuhan Yesus kata, saya datang untuk menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa. Dan Allah Bapa mengasihi saya sehingga dia tunjukkan kepada saya kerja-kerjanya. Saya tak tahu tentang bangsa lain, tapi bangsa Cina secara tradisinya, kiranya saya sifu, saya ada 7 benda yang sangat berkuasa. Dan satu hari David jadi anak murid saya. Kalau ikut sejarah lah, mungkin sekarang tidak lagi. Kalau ikut sejarah, saya ada 7 kuasa. Macam Iron Man, Superman. Okay? Dan kepada murid saya, dia ajar semua tak? Dia tak. Dia ajar 4. Kenapa? Sebab sifu tu sendiri pun takut nanti anak murid dia lebih pandai daripada dia. Nanti dia lawan tokeh. Betul tak? Tapi kalau kita tengok dalam Yohanes 5:19-20, Tuhan telah katakan, kasih dia tengok boleh sampai ke sana tak? Okey. Dia telah kata di sini, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan bapa itu juga dikerjakan oleh anak. Sebab bapa mengasihi anaknya dan dia menunjukkan kepadanya segala sesuatu. Dia tak simpan. Allah Bapa tak simpan. Dia tunjukkan segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan dia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ini perbezaan kasih Tuhan Allah Bapa dan juga dan Yohanes 6, Tuhan Yesus kata, saya datang dari surga bukan untuk lakukan kehendak saya, tetapi lakukan kehendak Bapa. Doa yang didengar dan doa yang mendapat attention adalah doa yang bercakap bahasa Bapa. Dan juga melakukan kehendak Bapa. Dan juga melaksanakan kehendak Bapa. Tak boleh lari. Kamu tak perlu tunggu sampai kamu ada satu nama di depan. Pastor Akiong. Tak perlu. Sekarang terus sudah boleh direct line dengan Tuhan. Direct line. Okey? Dan jadi dikasihi bapa memberi keyakinan anak.
Jangan tanya bapa, macam mana nanti kamu tak beri. Saya nak minta roti, kamu bagi batu. Tuhan, bapa, saya minta ikan. Ikan tenggiri nak masak, nak makan dengan wudu. Kamu pula bagi ular. Tapi untuk orang asli dia okey lagi kan. Untuk orang Cina ya susah sikit kan. Tapi untuk orang asli okey. Kan? Oh bapa, aku nak telur, kamu bagi kalajengking. Itu tidak berlaku kerana bapa sudah kata kamu yang jahat sudah pandai nak bagi anak benda yang baik. Takkanlah aku ni lebih teruk daripada kamu. Supaya kita tahu keyakinan Tuhan, Allah kasih bapa menjamin tidak ada yang menghampakan. Okey, kita teruskan kepada attention yang kedua. Azam. Berazam rencana Allah Bapa terjadi. Azam ini sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat kuat. Baik untuk perkara yang baik atau perkara yang jahat. Azam. Okey. Dan dengan singkatan, apakah azam itu? Azam ialah A ke Z, apapun mungkin. Kiranya kita ada azam untuk lakukan sesuatu, apapun boleh mungkin. Kan contoh, ini wayang yang sangat-sangat masyhur di wayang sekarang. Ini kisah benar. Ini Chia Ling nama dia. Dia memang seorang pelakon, pelawak. Dan inilah badan dia. Kalau tak salah, badan dia 105 kilogram. 105 kilogram. Dan kalau tak salah, dalam 8 bulan, dia jadi macam ini. Hanya berdasarkan azam. Dan kita tengok, inilah wayang yang ditayangkan di panggung wayang sekarang. Dan apakah 4 perkataan Cina di sini? Saya translatekan. 1, panas. Kedua, pedas. Pedih. Mendidih. Dan melecurkan. Di sini. Ini adalah Tuhan Yesus, doa dia dapat didengar dan mendapat attention kerana dia doa dengan kehangatan seorang anak. Sehingga dia kata, dia berazam cuma satu, rencana Allah Bapa mesti terjadi. Dalam Ibrani 5 kita baca bahawa dia berdoa dengan teriak ratapan. Okey? Dan dari sejak kanak lagi, Tuhan Yesus sudah berazam untuk rencana Allah Bapa dia terjadi. Si ibu Maria dan juga Yusuf tidak perhatikan, tetapi tidak ikut rombongan, tetapi Tuhan Yesus sudah berazam untuk mengenal bisnes Allah Bapa. Dan juga Yesus apabila dia dewasa dalam penyucian baik Allah, dia kata kepada semua orang yang salah gunakan baik Allah, dia kata baik Allah adalah rumah berdoa, tetapi kamu menjadikan dia apa dia? Sarang penyamun. Dan dengan kehangatan dia dengan tali dia membentuk cabut dan mengusir mereka. Dan dia kata, cinta akan rumah itu, rumah doa ini menghanguskan aku. Okey? Dan teruskan lagi, bila Tuhan Yesus bercakap dengan murid dia selepas Yesus berbual dengan wanita di perigi, wanita Samaria, dan sambil murid dia pergi membeli makanan, mungkin nasi dagang ke, nasi lemak ke. Bila mereka membawa nasi lemak tu semua kepada Yesus, Yesus sudah kata, saya sudah makan. Dan Yesus, murid dia kata, siapa beli dia makan? Tuhan Yesus kata, makanan saya nasi lemak. Bukan. Tuhan Yesus kata, makanan saya ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Dengan kehangatan anak.
Kalau dia lapar sikit, okey lagi. Tapi rencana Bapa mesti diutamakan. Ini yang membuatkan doa Yesus didengar dan doa yang dapat perhatian. Dan turut kehendak Bapa. Sehingga di titik dia di Getsemani, di tengah pergumulan, dia masih berkata, bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Walaupun semua sel-sel di dalam tubuh dia kata, kalau boleh biarlah cawan ini dialihkan. Tetapi biarlah rencanamu dijadikan, bukan rencana aku. Jadi mengasihi bapa dengan kehangatan seorang anak, kita semua, kita tahu bahawa tidak ada aspirasi yang lebih agung daripada menjadikan rencana bapa. Dan kita pergi kepada attention yang ketiga. Apa A dia? Ajukan, membentangkan usul yang Allah Bapa berkenan. Okey? Ini adalah ketetapan anak. Dia kata, saya cuma ada satu agenda. Dalam berdoa saya cuma ada satu agenda, iaitu rencana Bapa. Tak ada lain dah. Tak ada lain dah. Saya tak nak terpesong ke kiri atau ke kanan, tetapi cuma kepada rencana Bapa. Ketetapan anak. Cakap dalam doa kamu topik yang Tuhan minati. Kamu pernah cuba tak? Kiranya saya cakap dengan Francis. Francis ni dia pakar dengan insurans. Dia pakar dengan pendapatan keuangan. Tapi kiranya saya cakap dengan dia physics, bio, saya cakap dengan dia momentum, saya cakap dengan dia force. Sekejap saja apa Francis dah buat? Betul tak? Kiranya saya nak membina perhubungan yang intim dengan Francis, tak saya cakap benda yang dia tidak minat. Mesti saya pergi belajar tentang keuangan, tentang insurans, life insurans, insurans kebakaran, insurans kereta, trafik, itu semua. Baru bila saya tanya Francis, jom kita pergi Yamcha. Dan Francis kata, okey, jom. Kalau saya kata, Francis, kita jom Yamcha dekat Zam-Zam, kita nak bincang dengan biologi. Francis kata, kamu pergi seorang lah. Aku sibuk. Betul tak? Cakap apa topik yang Tuhan Allah Bapa berkenan. Menurut kehendak Bapa. Okey? Kerana masa, jadi kita tidak pergi kepada setiap ayat ini. Tuhan Allah Bapa kata, saya mengangkatkan kehendak Allah Bapa. Dan kerana saya angkatkan kehendak Allah Bapa, maka doa saya didengarkan dan dikabulkan. Okey? Dan Yakobus memberi kita satu amaran. Salah motif. Salah motif, bukan salah password, tapi salah motif. Okey? Alright? Dan Yakobus kata, kiranya ikut ajaran Yesus. Kiranya kita semua tahu, saya nak lakukan kehendak Tuhan, tapi saya tak tahu macam mana. Saya tak pergi sekolah Alkitab. Saya tak tahu apakah rencana Tuhan. Kamu semua tolong buka WhatsApp setiap pagi. Apa kamu nampak di WhatsApp grup AKP? Renungan kan? Kiranya kita kata, saya tak tahu apakah kehendak Tuhan. Buka renungan setiap pagi, buka renungan, baca dan doa seiring dengan renungan yang pastor kamu bagi. Kamu membentengkan doa yang seiras dengan kehendak Bapa. Pasti doa kamu didengar. Okey? Dan simpan firman Tuhan sentiasa di dalam hati. Kiranya boleh menghafalkan firman Tuhan. Jangan tinggal di kertas sahaja. Menghafalkan masuk ke dalam otak. Sejak saya belasan tahun, saya sudah memang saya ada simpan mengutip stem. Tapi satu benda yang saya sangat suka mengutip ialah firman Tuhan. Saya menghafal firman Tuhan sejak saya belasan tahun. Dan ini adalah mengajukan
rencana Tuhan kerana tidak ada agenda yang lebih penting daripada agenda Tuhan. Maka yang sebagai anak tidak ada yang menghampakan. Sebagai azam kita dengan kehangatan anak, kita pastikan tidak ada aspirasi yang lebih agung daripada menjadikan rencana Bapa. Dan dengan ajukan rencana Bapa, tidak ada agenda lain kerana tidak ada agenda yang lebih penting. Dan kita teruskan kepada yang terakhir. Attention yang terakhir, amalkan. Amalkan doa tidak terhenti-henti. Amalkan doa tidak terhenti-henti. Okey, kita tengok ini adalah kerinduan si bapa dan juga si anak. Kerinduan. Itulah doa tidak berhenti-henti. Tuhan Yesus berdoa sebelum hari menjadi siang. Tuhan Yesus berdoa masih lagi gelap. Tuhan Yesus berdoa dalam Markus 1:35. Hari masih gelap. Yesus sudah keluar. Okay? Masa hari masih gelap, Tuhan Yesus sudah bangkit dan keluar dan pergi kepada tempat yang ini dan berdoa. Dan Tuhan Yesus sebelum pelayanan dia bermula, dia berdoa. Sehingga kepada mujizat yang menukarkan 2 roti dan 5 ikan untuk beri makanan kepada 5,000 lelaki, tidak kira lagi wanita dan kanak-kanak. Tuhan Yesus angkat roti dan ikan, apa dia buat? Berdoa dan mengucap syukur. Itu menyenangkan hati Bapa. Itu yang minat Bapa. Walaupun ada 8 bilion tenaga, tapi Tuhan Allah Bapa dengar. Itulah doa yang saya berkenan. Dan juga sebelum kayu salib, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan juga di atas kayu salib pun, di tengah-tengah kesakitan, dia terus berdoa juga. Dan dengan Paulus kata, terus berdoa. Okey? Jadi tidak ada yang lebih indah. Kiranya bapa dan anak saling merindukan satu sama lain. Okey. Dan ringkasannya, kita buatkan kedua-dua pihak supaya kita beri attention kepada bapa, bapa berikan attention kepada kita. Dan saya nak aplikasikan. Okey, bagaimana? Okey. Saya cadangkan kita semua masing-masing pada setiap waktu angkatkan doa kamu. Kiranya masalah kewangan, kesihatan, apa saja. Angkatkan doa kamu dan tutupi dengan ayat ini. Sangat senang. Angkatkan apa yang doa kamu, yang merensingkan kamu, apa yang kamu memohon untuk pekerjaan atau keuangan pinjaman daripada bank, apa saja, dan tutupi doa dengan ayat ini. Biar kita berulangkan dia dan bacakan. 1, 2, 3. Datanglah kerajaanmu Bapa dalam hal ini. Jadilah kehendakmu dalam perkara ini. Di bumi seperti di surga. Biarlah nama Bapa di surga dikuduskan. Dan dalam nama Yesus. Amin. Senang saja aplikasi dia.